إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni sekali lagi Allah menggerakkan kaki dan hati kita semua untuk sama-sama berkumpul di dalam rumah Allah sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah, alhamdulillah, dan seterusnya berada di dalam majlis ilmu untuk kita mendengar secara ringkas perjalanan hidup seorang hamba yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah ataupun sirah kehidupan junjungan besar dan juga kekasih kita semua Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan kita telah pun memasuki fasa yang kedua, iaitulah fasa kehidupan Rasulullah dan umat Islam di Al-Madinah Al-Munawwarah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan kehidupannya selama 53 tahun di Mekah. Cerita 53 tahun di Mekah sudah habis dan kita telah pun masuk sejak beberapa bulan yang lalu kisah Nabi di Madinah Al-Munawwarah, yang mana tiap-tiap kali kita pergi umrah, lagi banyak maklumat kita tentang sirah, maka lagi banyaklah tempat-tempat yang ingin kita ziarah, yang mana tempat-tempat di Madinah lebih daripada ratusan tempat di Madinah, kesemuanya menggamit kenangan-kenangan dan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku yang melibatkan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Antaranya yang kita tengok dalam kitab kita ni, malam ni kita dah masuk muka surat 234. Kuliah kita berhenti pada 22 hari bulan 11 2015, tahun lepas. Punya lama, setahun. Bunyi macam setahun, tapi 2 bulan saja. Tak sajalah noh. Lepas tu 2 bulan saja ustaz. 2 bulan tu tak sajalah, lama lah. Jadi bulan 11 kita berhenti, kuliah tak akhir. Bulan 12 tak ada kuliah sebab saya bersama dengan tim zon kuliah, kami pergi ke Mekah dan Madinah mengerjakan umrah. Di samping kita menelusuri
bahasa mudah dia, mencari tempat-tempat yang berkaitan dengan sirah selama 15 hari. Buat umrah sekali lah. Hak lain tu semua bukan pergi berjalan tuan-tuan. Walaupun keluar hotel pagi balik malam, keluar pagi balik malam, kadang lalu di tepi Masjid Haram tu memang sayu lah, memang hibah lah, tak boleh nak i'tikaf tu sebab ada tugas lain yang kita nak buat, iaitu kita pi tempat-tempat yang berkaitan dengan sirah. Saya rasa berapa tempat lah, 30-40 tempat, tak tahu, Allah alam lah, tak berapa tempat tu secara spesifik. Cumanya kita pi dalam masa 15 hari tu dalam masa yang sangat terhad. Kita tak bolehlah nak pi ke semua tempat yang melibatkan peristiwa-peristiwa sirah. Walaupun begitu, bila kita pi satu tempat ke satu tempat, baru kita tahu bahawa betapa umat Islam hari ni bila pi umrah, dia hanya dibawa melawat kepada tempat-tempat yang begitu terhad, yang orang kata sangat terhad dah, tak bawa ke tempat-tempat yang peristiwa-peristiwa yang sangat besar ni dalam sirah, membuatkan saya terfikir bahawa betapa ruginya 6 kali 7 kali pi umrah, duk pusing ladang unta tu. Dia kata tak larat tengok lepas perah susu ustaz berapa kali dah duk main sini. Saya pun heran juga dengan travel ni, dia duk ulang tempat tu, padahal beratus tempat sirah. Bila kami pi tu, kita baru menyelongkar kira-kira 10% kot daripada keseluruhan tempat sirah 15 hari tu. Pi Badar, pi Uhud, kawasan Khandaq, pi ziarah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, padahal dekat ya dengan Masjid Nabawi, jalan kaki lah. Ada satu perkuburan nama Ma'la, dalam tu ada para sahabat yang ramai, bilangan para sahabat yang sangat ramai. Dan perkuburan tu ialah tempat pertama yang Nabi akan pi setiap kali Nabi masuk ke Mekah. Kalau Nabi masuk Mekah, mai daripada jauh ke, daripada mana ke, Nabi akan pi ke Ma'la, sebab di situ ada kubur Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Dekat dengan Masjidil Haram ada masjid, nama dia Masjid Jin. Jarang orang kita pi, kadang-kadang aja. Siapa yang rapat dengan ustaz-ustaz bawa lah naik teksi, jom kita pi sat. Masjid Jin, banyaklah sejarah dia yang Allahu Akbar, sangat-sangat banyaklah. Bila kita pi terang semua tu ada direkodkan, dan satu hari akan muat turun ke muat naik, tak reti ingat saya pun, akan dimasukkan. Selamat satu hari akan dimasukkan dalam YouTube, pakat boleh tengok lah. Saya sendiri bila duk mengajar sirah ni, tapi tak pi tempat tu, kita tak boleh nak bayang. Boleh tengok secara teori je lah, tulis dalam ni kan. Contohnya Perang Badar ni kita ambil ni, pada beberapa bulan yang lalu, tajuk dia Perang Badar. Badar tu tang mana? Tak pernah pi pun. Hari tu kami pi, bertolak daripada pagi pi ke Badar kan. Ingatkan dekat lah, takat setengah jam ke. Rupa-rupanya daripada Madinah nak ke Badar tu berapa kilo saya tak ingat dah, 150 kot, lebih kurang tu lah, lebih kurang tu lah, sama ada 90 ataupun 150 km. Sepanjang perjalanan nak ke Badar, kita duduk perhati kanan dan kiri kita yang membelah bukit-bukit padang pasir yang kosong itu ialah jalan raya lah. Maksudnya 1400 tahun yang lalu dia punya
keadaan geografi dia lebih kurang macam tu. Bukit-bukit yang agak tinggi, bukan kata bukit-bukit rendah 5 meter. Ada bukit lebih kurang ketinggian bumbung masjid ni. Bukit yang kami berhenti tu, bukit dia sekira-kira saya tengok 3 kali lah bumbung ni, 3 kali. Bila kawasan nak menuju ke Badar tu, Badar tempat perang tu, kita pun tengok bukit. Maksudnya Rasulullah dengan para sahabat kena naik bukit, naik turun, naik turun. Lepas tu lagi landai sikit, bukit lagi. Betapa letihnya perjalanan tu saja. Kalau dengan kereta 1.5 jam, dengan unta. Dan kita baca sirah bahwasanya dalam peperangan Badar hanya ada 2 kenderaan saja, kuda, yang diguna pakai oleh 313 orang sahabat pakat duk berganti, dan 70 ekor binatang tunggangan yang lain. 70 ekor binatang tunggangan yang lain naik giliak-giliak. Kita pergi naik van mewah elok ni, duk kan, tu pun duk lengoh, kali ikut nu, kali ikut ni. Satgi seorang nak terkencing lah, orang Melayu macam tu, teratur lah. Satgi berhenti nak makan, Allahu Akbar, kan. Bukan sama dia, kami lah, kan. Jadi bila naik kereta yang selesa, tak gaduh bawa pula tu, duduk di belakang melenggak tu dia, melenggak sama kan, duduk melenggak di belakang tu pun lengoh. Dalam perjalanan nak pergi Badar tu teringat teringat sirah ni, hak Nabi pi hak dengan 313 hanya ada 70 binatang tunggangan. Nabi dan sahabat kesemuanya bergilir-gilir, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa perjalanan itu sahaja sudah memenatkan. Jalanan penat dah. Sudahlah perjalanan tu penat, kita bila pi sendiri dengan bukit bukaunya, lebih membuatkan kita memahami betapa peritnya perjuangan Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Nak pi perang bukan senang-senang Bukannya van main ambil, okey nak pergi perang, pakat masuk van, dia duduk atas van lena. Bukan pergi lawan bola. Lawan bola tak apa, naik bas tidur. Pergi lawan kalah pun balik tidur juga. Menang pun balik tidur, kalah pun balik tidur. Kalau pergi perang kalah tanam sana. Kalau menang baru balik letih pula. Allahu Akbar. Rupanya bila pergi tempat-tempat macam ni membuatkan kita lebih menghayati sirah. Itu tujuan kenapa perlu pergi. Kenapa kena bawa. Ni duk ulang pergi ladang kurma, duk ulang tu lah 18 kali dah Ustaz pergi ladang kurma tu. Kenal dah tokeh tu, kan. Apa nama ni, Abu Ahmad tu kenal dah, Abu Ahmad. Pergi tahun tu, apa abang tu lah, aku tahun lepas main lambat sampai kenal, duk ulang pergi situ. Padahal beratus-ratus tempat sirah. Bagi tahulah kat travel ni, pergi tempat berjenis sikit lah, bawa tempat sirah ni banyak sangat. Sungguh bila kita pergi kawasan tu, bila sampai Badar, tuan-tuan, Allahu Akbar. Satu tempat nama Badar, perang Badar tu lah, kan. Jumpa dengan syekh di sana, dia tunjuk ada bukit, dia tunjuk bukit belah ni. Di situlah Nabi meletakkan kem para sahabat. Bukit belah sana jauh mata memandang, di sana kem Abu Jahal dalam perang Badar. Jauh juga di antara kem orang Islam dengan sana. Kita pergi kawasan pertempuran, dan kita pergi juga kawasan 11 orang sahabat. 11 ke berapa belas tak ingat dah saya pun, banyak sangat sahabat-sahabat yang syahid di dalam peperangan Badar. Bukan Uhud lah, Badar lain pula. Uhud dekat je dengan Madinah, Badar ni dia jauh, dia keluar api. Jadi macam itulah tuan-tuan.
Pada beberapa bulan yang lalu kita dah tengok peperangan Badar selesai, habis. Cumanya apa yang kita lihat dalam sirah ialah Rasulullah ni tak berhenti. Bila Nabi sampai di Madinah, kehidupan Rasulullah lebih sibuk dan lebih mencabar. Bukan sibuk saja, kita sibuk cari duit, dia dapat gaji. Kalau kerja lebih lagi, dapat gaji lebih lagi. Kalau menega lebih masa lagi, dapat untung banyak lagi. Nabi dia tak ada gaji, dia perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tambah tu dia tak ada bukan bayaran, tak ada tambah bayaran. Setiap ujian yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk meningkatkan kedudukan Nabi SAW dan para sahabat di sisi Allah SWT. Apa yang kita lihat pada tahun 2 Hijrah, sekarang ni kitab sirah muka surat 234 ni, kita telah pun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun 2 Hijrah. Maksudnya Nabi umur berapa? Lama tak tanya tu. Tahun 2 Hijrah Nabi umur berapa? Jawapan dia, Nabi hijrah umur 53. Nabi hijrah umur 53. Tahun 2 Hijrah Nabi umur 55 lah, 55, lebih kurang lah, kurang setahun tambah setahun, macam itulah. Mudah kira Nabi umur 55 atau 54, lebih kurang. 2 Hijrah berlaku perang Badar yang besar. Hak saya cerita tak sah ni. Sebelum perang Badar yang besar yang direkodkan oleh Allah di dalam Al-Quran, perang Badar yang membuatkan para sahabat yang menyertainya mempunyai kedudukan yang tersendiri. Kelompok-kelompok yang berbeza dengan sahabat-sahabat lain. Sehingga kan apabila salah seorang daripada sahabat-sahabat yang melakukan sesuatu yang mencurigakan, maka sahabat-sahabat lain kata, jaga mulut kamu, innahu badri, sesungguhnya dia seorang yang pernah menyertai perang Badar, jaga-jaga zon kamu dengan sahabat itu. Maksudnya hak-hak serta perang Badar ni, dia jadi satu kelompok yang disebutkan oleh para ulama sebagai kelompok istimewa. Sebab mereka keluar bukan atas tujuan perang, tiba-tiba terpaksa berperang. Dan mereka sanggup untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jumlah mereka yang sangat sedikit, dan juga kelengkapan yang mereka bawa hanyalah kelengkapan asas sahaja, bukan kelengkapan perang. Jadi kalau tuan-tuan pi Badar, duduk tengah-tengah pekan dia, dekat kawasan perkuburan Badar dia panggil, sahabat-sahabat dikuburkan di situ. Kubur tu, kawasan perkuburan tu sekarang ni dia dah jadi kawasan perkuburan awam. Orang awam di daerah Badar kalau meninggal, semayang di Masjid Arish nama dia. Masjid banyak di daerah Badar tu, tapi kalau orang meninggal, mereka akan semayang di Masjid Arish, kemudian akan dibawa, dikebumikan di situ. Dalam kawasan perkuburan tu ada syuhada Badar. Dia memang tak buka, perkuburan tu memang tak buka, kecuali ada jenazah sahaja selepas Zuhur atau Asar. Waktu kami itu pi, alhamdulillah, rezeki kan, sepanjang perjalanan tu sentiasa nampaklah pertolongan dan bantuan Allah Azza wa Jal. Hak jaga tu nak buka, dia nak buka, dia buka, dia kata okey boleh masuk. Dia kata cepat. Sebab hak ketua tu duduk pi mana tau, dia bagi kami masuk kan. Kami pun masuk menziarahi syuhada Badar tadi. Kalau kita duduk di tengah-tengah pekan tu, kita akan nampak dua gunung. Sebelah kiri Nun jauh di sana, kem tentera Islam, dan belah kanan satu gunung nampak hitam daripada jauh. Di situ kem yang menempatkan tentera bukan Islam di bawah pimpinan Abu Jahal. Dekat situlah Abu Jahal duduk. Yang kita baca dalam sirah, hak dia tak mau balik, mereka berkemah di situ, panggil artis-artis nyanyi. Dia bawa artis waktu tu.
penyanyi-penyanyi popular Mekah ketika tu dibawa pakat menari apa semua, lepas semelih buat majlis. Kononnya maksudnya nak meraihkan kejayaan yang bakal kita dapat bila berperang. Tak perang lagi pun, baru nak perang lepas raih siap dah, no? Jadi kita boleh bayanglah dia punya jarak dia tu kan, makan kilometer jugalah, lebih kurang saya rasa dalam mungkin dalam 5 kilometer kot jarak dia, 5 kilometer. Dekat dengan situ ada masjid, nama dia Masjid Arish. Walaupun kerajaan Saudi dia memusnahkan banyak kesan-kesan sirah, sebahagian dari kesan sirah dikekalkan dalam bentuk mereka mendirikan masjid ataupun menamakan jalan, no? Dia buh jalan sekian-sekian, sebenarnya ada sejarah tu, cuma dia tak abang kat orang, jalan sekian-sekian. Dia buh masjid nama Masjid Arish. Siapa Masjid Arish? Masjid Arish ni kita pergi jumpa dengan Tok Syekh di sana, dia bakal sebut Arish ni dalam kitab sirah ialah sebuah binaan yang dibuat kepada Rasulullah dalam perang Badar setelah dicadangkan oleh Sa'ad ibn Mu'adh. Buat satu rumah kecil, pondok kecil untuk Nabi duduk dalam tu bermunajat dan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perang Badar, Arish itu kedudukannya di mana? Di masjid itulah. Kerajaan Arab Saudi dia buat masjid tu sebagai tanda di situlah Arish Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita boleh agak bila pi kawasan tu kita boleh agak pertempuran di mana, kem orang kafir di mana, kem orang Islam di mana, Arish Nabi di mana, boleh kita duduk kawasan tu dan kami tunjuklah dalam video tu. Dalam video tu kita tunjukkan kawasan video tu berjalan, kita terangkanlah di sini sekian sekian sekian, nanti pakat tengok insya-Allah. Kemudian selepas perang Badar berlaku satu perang iaitu peperangan Bani Salim. Peperangan Bani Salim ni semua ni dalam tahun 2 Hijrah. Dalam tahun 2 Hijrah tu berlaku perang Bani Salim, iaitu kalau tuan-tuan lupa 2 bulan lepas kita dah sebut, Bani Salim ni dia buat persiapan untuk menyerang Madinah dan juga umat Islam. Apabila Nabi dapat tahu Bani Salim buat persiapan nak serang Madinah, maka Nabi pun keluar dengan satu pasukan 200 orang penunggang kuda. Kira besar tu, 200 penunggang kuda. Besar lah. Sebab dalam perang Badar kuda 2 ekor lah, binatang 70 ekor, binatang tunggangan lain seperti unta dan sebagainya, keldai 70. Selepas Badar berakhir, orang musuh-musuh semua pakat nak uji kekuatan Madinah. Kuat sungguh ke orang Islam ni? Jadi banyak ancaman. Antaranya daripada Bani Salim. Bila Nabi dapat tahu, Nabi pun keluar dengan 200 penunggang kuda. Akhirnya Bani Salim pun lari. Dapatlah harta ketika tu, harta rampasan perang. Dalam tahun yang sama, kita dah dengar 2 bulan yang lalu cubaan membunuh Nabi. Kalau tuan-tuan ingatlah, siapa? 2 orang, Umair ibn Wahab dengan Safwan ibn Umayyah. Kedua-dua orang memeluk Islam lepas pada tu lah kan, kedua-duanya selepas lama pada tu masuk Islam. Sebelum masuk Islam, 2 orang ni pernah bincang nak bunuh Nabi. Mereka mesyuarat di kota Mekah, dalam keadaan Mekah yang sibuk dan sebagainya tu, mereka bincang 2 orang dekat dengan Kaabah. Tak ada orang ketiga, bahkan kerajaan Mekah pun tak tahu bahawa jutawan Safwan bin Umayyah upah Umair bin Wahab, seorang pahlawan, untuk pi ke Madinah hampir bunuh tetap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun balik siap pedang apa semua menuju ke Madinah. Bila sampai di Madinah, Umar kata, "Ya Rasulullah, dia ni mesti niat jahat." Ni Sayyidina Umar, dia punya jiwa dia memang bersih.
Salah seorang yang panjanglah Sayyidina Umar ni kan. Kemudian Nabi pun panggil Umair bin Wahab mai duduk depan dia. Nabi pun cerita perancangan Umair dan jutawan Safwan ibn Umayyah. Waktu tu Umair terkejut. Umair kata, ketika kami berbincang, tidak ada orang yang ketiga. Tiba-tiba Nabi memperincikan perbincangan mereka. Nabi sebut satu persatu. Satu. Akhirnya Umair yakin bahawasanya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu setentunya datang daripada pemilik langit dan bumi, iaitulah Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Waktu tu juga cubaan bunuh. Tahun tu juga. Ni semua ni tahun 2 Hijrah. Sibuk Nabi. Dia jadi sibuk. Selepas pada bulan Ramadan, habis perang Badar, orang cuba bunuh Nabi, Bani Salim nak serang Madinah apa semua. Bulan Syawal, tengah-tengah bulan Syawal. Kalau kita di Malaysia ni duk raya lagi. 15 Syawal, Bani Qainuqa pula buat hal, iaitu Yahudi yang mahir dengan pertukangan besi dan juga tokek-tokek emas ni, pandai menempa emas ni. Yahudi Bani Qainuqa ni Yahudi yang kaya dan sebagainya. Mereka mengkhianati perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak cuba serang Madinah. Kemudian panjang kita dah sebut 2 bulan yang lalu macam mana Yahudi Bani Qainuqa kacau orang-orang Islam, herdik orang-orang Islam. Setiap kali orang Islam pi ke pasar depa hina, mereka memaki hamun. Kemuncak kepada itu ialah Nabi mai nasihat kepada Yahudi Bani Qainuqa. Kalau duduk di Madinah boleh pi ziarah lah, kan? Travel boleh pergi tunjuk tang ni penempatan Yahudi Bani Qainuqa. Baru kita boleh agak, oh Nabi bertolak daripada sekian-sekian daripada Madinah menuju ke sana. Tang mana. Rumah Nabi tang mana? Masjid Nabawi lah rumah Nabi. Raudah tu, bukan Raudah, kubur Rasulullah tu lah. Tang tu lah rumah Rasulullah di Madinah. Kalau di Mekah, rumah Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah dekat Marwah. Kan, Safa Marwah, dekat Marwah, kat pintu nak keluar tu, around tu lah, sekitar tu. Di situlah rumah Rasulullah dan Sayyidatuna Khadijah. Keenam anak Nabi dilahirkan di situ. Tu dia 7 kali dah pergi umrah, lepas tak abang pun ustaz. Oi, tak abang apa dah duk pergi tawaf kedai jubah. Kira duk cari nak bawa balik apa. Rumah Nabi besarnya memori Rasulullah di situ. Berapa banyak kenangan Nabi di situ tuan-tuan. Berapa banyak. Kita kalau reti, kita pergi satu tempat ni, terhenti duduk setempat ni, ayat mata turun pelan-pelan. Pasal apa? 6 anak Nabi di situlah dilahirkan. Rumah Nabi, kenangan Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah dalam keseluruhan hidup Nabi dengan Khadijah tang tu. Keluar sikit dah daripada Marwah tu, keluar sikit dah. Tak tahu. Dah tak tahu. Jadi di Madinah, kalau cerita dalam sirah, Nabi pun bertolak pi ke Bani Qainuqa. Kita tak boleh nak bayang, tak boleh nak agak berapa jauh. Bani Qainuqa ni tang mana betul-betul. Dia semua dalam Madinah aja, dalam Madinah. Kan kalau keluar dengan bas tu pusing tunjuk tang ni. Kita boleh agak lah daripada Masjid Nabawi tang ni. Oh, Bani Qainuqa duk tang ni. Kampung lepa tang ni. Lepa ni tukang besi dengan tukang emas dulu ni. Di situ ada pasar siang. Bani Qainuqa suka buat pasar siang. Pasar ni tempat orang berimpun lah, Cina, Hindu apa semua kalau kita kan. Sama lah di Madinah. Orang Islam apa semua pakat pi. Ada yang orang Islam menega, cumanya majoriti hak menega di situ orang Yahudi. Kan, kira Tesco dia lah tang tu. Dah tokek Tesco tu Yahudi tu. Maka banyaklah booth dalam tu, kedai-kedai Yahudi lah pegang. Adalah 1-2 kedai orang Islam punya. Tiap-tiap kali orang Islam masuk tempat tu, depa hina, depa kacau, depa maki, depa. Nabi pi nasihat, Nabi kata, kalian membayar jizyah. Harta kami kalian tak boleh ambil, harta kalian kami tak boleh ambil. Maruah kami kalian tak boleh cemarkan,
maruah kalian, Nabi kata, kami tak boleh cemarkan. Darah kami kalian tak boleh hadirkan, maksudnya tak boleh bunuh. Dan darah kalian, Nabi kata kat Yahudi Bani Qainuqa, kami tak boleh bunuh. Itu syarat dalam perjanjian jizyah yang dibayar oleh orang Yahudi. Bukan biasa-biasa, walaupun bayaran dia murah aja, tidak semahal 600. Kan, bayaran dia setahun sekali ikut kemampuan. Bukan semua orang bayar sama. Ada yang bayar 5 dirham, ada yang bayar 10 dirham saja, ada yang bayar 2,5 dinar emas dan sebagainya. Bila Nabi bagi nasihat, orang Yahudi Qainuqa sebut satu perkataan, iaitu yang kita dah bincang sebelum ni. Mereka kata, wahai Muhammad, jangan ingat kamu kalahkan Quraisy hari itu bermaksud kamu semua kuat. Kan Badar baru habis, ni baru bulan Syawal. Baru bulan Syawal, mereka buat hal ni baru dalam bulan Syawal. Nabi Yahudi Qainuqa kata, wahai Muhammad, kemenangan hampa dalam perang Badar bukan sebab hampa kuat, tapi disebabkan orang Quraisy tak reti perang. Kalau perang dengan kami, baru hampa tahu langit tinggi rendah. Dia guna bahasa yang disebutkan oleh ulama sirah itu sebagai peristiharan perang secara tidak rasmi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuncak pada tu ialah mereka menyelak aurat seorang muslimah yang kita dah sebut 2 bulan yang lalu. Muslimah ni dia pergi berniaga, tumpang berniaga di pasar Yahudi. Pasar tu pasar Yahudi, dia tumpang pergi berniaga. Tukang emas Yahudi ni ikat kain dia, akhirnya terselak dia punya aurat, dan di situ akhirnya Nabi SAW mengisytiharkan perang kepada Bani Qainuqa. Isytihar perang. Bulan Syawal, masih lagi dalam tahun 2 Hijrah. Habis dengan Yahudi Bani Qainuqa, Nabi pergi kepung apa semua dalam bulan Zulhijjah pula. Kan berhenti, Rasulullah tak berhenti. Bulan Zulhijjah pula berlaku satu lagi peperangan Sawiq. Iaitu kita dah sebut juga dalam 2 bulan yang lalu, juga dalam peperangan ni pertembungan di antara Rasulullah yang memimpin para sahabat bertembung dengan tentera yang dibawa oleh Abu Sufyan, dan Abu Sufyan lari lintang pukang meninggalkan bekalan-bekalan makanan yang kebanyakannya adalah daripada gandum-gandum yang dicampur dengan kurma tadi, yang namanya sawiq. Yang namanya sawiq. Bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Berapa peristiwa besar yang berlaku sepanjang tahun 2 Hijrah. Masuk tahun 3 Hijrah, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Masuk tahun 3 Hijrah. Bila masuk tahun 3 Hijrah, adakah peperangan setelah pun selesai? Tidak sama sekali. Dalam tahun 3 Hijrah berlaku satu perang yang besar yang kebanyakan orang Islam tahu nama perang ni, iaitu perang Uhud. Kita ada ingat satu tu lah, bukan. Sebelum perang Uhud tahun 3 Hijrah, bermula daripada bulan 1 tahun 3 Hijrah, bulan Muharram. Kita tengok ke surat 234, berlaku satu lagi peperangan, nama dia Zi Amr. Jadi para ulama ni nak bagi kita nak bagi kita faham dengan sirah, maka ulama dia tak masuk semua cerita. Untuk pengetahuan awal sirah, ulama bagi tahu tahun 2 berlaku perang Badar, tahun 3 berlaku perang Uhud. Kita ada ingat, oh Nabi relax lah setahun. Tidak. Tengok dalam kitab sirah secara terperinci, baru kita nampak, oh rupanya padat masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padat, mana dengan nak bangunkan Madinah, mana dengan ahli keluarga Nabi, mana dengan syariat lagi hak Tuhan nubuk turun ni, yang mana 90% daripada syariat ibadat ni diturunkan di Madinah. Sibuk Nabi lagi dengan nak ajak sahabat syariat puasa, nak ajak sahabat mengeluarkan zakat, nak ajak sahabat satu syariat. Betapa sibuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk bulan 1 tahun 3 Hijrah, bulan Muharram, siapa cari pasal? Banu Tha'labah dan Banu Muharib sedang mengatur tenteranya untuk menyerang
Madinah. Semua pakat nak cuba, nak test kekuatan Madinah, nak tengok Muhammad ni dia punya pendekatan macam mana. Presiden baru Madinah ni dia macam mana? Boleh kacau kah? Lembek kah? Jual senjata ke orang kah? Beli senjata dengan depa duk nak test ni Muhammad ni macam mana? Dia punya Kementerian Pertahanan dia. Maka semua musuh sedang menguji kerajaan Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan tengok satu musuh duk uji. Maka ujian Nabi yang seterusnya, walaupun baru 3 tahun mengasaskan kerajaan di Madinah, yang ni yang dah ke berapa belas percubaan untuk menyerang Madinah, yang ke berapa belas datang daripada Bani Tha'labah dan Bani Muharib. Apa Nabi buat? Nabi macam biasa, Nabi menghantar pasukan perisiknya, Sariyah dia panggil, selalu saya sebut. Pasukan perisik disebut dalam kitab sirah sebagai Sariyah. Nabi akan hantar dulu, bukannya terus siap-siap tentera, bukannya pi lawan azan. Kan, bukan pi lawan Gusti Lengan. Hak kita duk buat hari ni kan, pi lawan Gusti Lengan seronoklah, bukannya patah kaki ke keluar biji mata. Kan, lawan Gusti Lengan menang RM1,000 pula, RM2,000 pula. Tuan, yang ni nak pi perang, membawa nyawa dan tubuh badan orang, meninggalkan di belakang mereka harta dan anak-anak keluarga mereka. Bukan senang-senang Nabi buat utusan, hantar perisik. Perisik Nabi di kalangan para sahabat, seperti mana Mekah ada pasukan perisik dia, orang Yahudi ada pasukan perisik dia, semua ada pasukan perisik yang boleh pergi masuk sampai dalam daerah tu. Maka Nabi seperti biasa bentuk satu pasukan perisik yang tak sama. Tiap-tiap sekali pasukan perisik ni tak sama. Kadang 2 orang, kadang seorang, kadang 8 orang, kadang 15 orang, kadang 7 orang, macam tu. Nabi hantar pi pasukan perisik masuk sampai daerah Bani Tha'labah tadi, dan mendapati bahawa memang mereka sedang menyiapkan. Dah siap dah. Nama telah dipun dikeluarkan, peruntukan telah pun disediakan oleh kabilah ni. Maka Rasulullah SAW bila balik perisik yang Nabi hantar ni balik, Nabi pun menggerakkan para sahabat dengan kadar yang paling segera. Ini cara Nabi dalam berperang. Nabi mesti keluar dulu sebelum mereka mai Madinah. Ini cara Nabi. Nabi mesti keluar dulu. Ketika itu tahun 3 Hijrah bulan Muharram, Nabi memimpin, mengetuai satu pasukan seramai 450 tentera berkuda dan berjalan kaki. Nampak tuan-tuan? Makin besar, bilangan tu semakin besar. Apa kita faham? Maksudnya yang masuk Islam makin banyak. Setiap hari yang masuk Islam makin banyak masuk Islam. 450 tentera berkuda dan pejalan kaki. Bergerak ke mana? Bergerak ke satu tempat namanya Zi Amr. Siapa ada di situ? 2 kabilah, Bani Tha'labah dan Bani Muharib. Mereka ni nak serang Madinah. Nabi pun pi Madinah. Nabi tinggal kepada siapa? Nabi tinggalkan Madinah kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Setiap kali Nabi keluar daripada Madinah, yang menggantikan Rasulullah adalah orang yang berlainan. Tiap-tiap kali. Kadang Abdullah ibn Ummi Maktum, kadang Ali ibn Abi Talib yang jadi pemangku jawatan Nabi. Maksudnya pemangku presiden Madinah ketika tu. Nabi lantik orang yang berbeza-beza. Kenapa? Wallahu alam. Yang tu perbahasan panjang politik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang ni Nabi tinggalkan Sayyidina Uthman. Tuan-tuan tengok muka surat 234. Dalam perjalanan Nabi jumpa dengan satu orang tentera daripada Bani Tha'labah dan dapat ditangkap oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tawan tentera ni berapa? Seorang. Apa Nabi buat tuan-tuan? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengaji sirah, kita tahu dalam kehidupan ni antara paksi yang paling utama dalam kehidupan ni apa? Inilah yang Nabi buat dalam kehidupan dia. Tang mana pun Nabi duduk, susah ke senang ke, Nabi berduka ke, Nabi gembira ke, Nabi perang ke, Nabi di Madinah ke, Nabi akan buat benda ni.
Apabila sahabat-sahabat tawan satu orang tentera mai menghadap depan Nabi, tuan-tuan, kita buat apa? Nabi suruh buka ikatan. Kita buka ikatan dia. Nabi kata, maukah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah pesuruh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi kata, peluklah Islam. Islam adalah agama yang menganjurkan kepada kalian untuk berkasih sayang. Nabi berdakwah. Lah tu perang, tuan-tuan. Tuan-tuan baca sirah. Baca sirah. Tengok yang ni lah kerja utama Nabi SAW. Bila Nabi layan macam tu, Nabi sembang dengan dia apa semua, cerita pasal Islam. Cerita apa yang Islam tawarkan kepada kamu. Nabi cerita, lepas hidup ni nak pergi mana? Lepas hidup ni kita mati nak pergi mana? Islam ada jawapan, iaitu kita akan ke sebuah tempat. Seandainya amal kita baik, kita akan pergi ke syurga selama-lamanya kita hidup. Dia dengar dakwah Nabi, tuan-tuan, tentera ni masuk Islam. Ini kata Rasulullah. Masuk Islam tentera ni. Bila dia masuk Islam, seperti biasa, manusia yang paling dia sayang ialah Nabi SAW. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, akhirnya tuan-tuan, dia yang jadi penunjuk jalan. Jom kita masuk ke dalam daerah Dhi Amr untuk kita pergi selidik dan tawan perkampungan Dhi Amr, mengalahkan Banu Tha'labah dan Banu Muharib. Hasil daripada pengetahuan laki-laki ni, orang situ dia tahulah tang mana ada lorong, tang mana jalan mati, tang mana ada kedai sedap, kedai kalau nak perbaik tayar tang mana nak gunting rambut tang mana, yang ni buka siang ke malam. Orang situ. Allahu Akbar. Betapa Nabi ajak kita, apa pun sama sekali, sampaikan Islam. Sampaikan Islam. Bagi tahu kat dia apa kelebihan Islam, apa yang Islam tawarkan kepada kehidupan kamu yang akan datang. Rupanya benda tu bila dia masuk Islam, kawan ni masuk Islam, dia pula jadi ni, duk pergi tunjuk ni. Akhirnya Nabi sampai di daerah Dhi Amr. Nabi berkemah di Dhi Amr tu selama sebulan. Selama sebulan, dan akhirnya mengalahkan kabilah situ, kabilah Bani Tha'labah dan Bani Muharib. Bila Nabi pergi situ, buat kemah di situ, pasukan tentera Nabi kepung daerah tu, ke semua kabilah-kabilah yang ada keliling tu, semua pakat duk ambil ingatan, pakat duk beringat, tak boleh main ni. Kita kenal Muhammad ni, dia lemah lembut, akhlak baik apa semua, tapi kalau benda-benda yang melanggar peraturan Islam, prinsip Islam, seperti nak mai serang Madinah, yang tu tidak ada kompromi. Nabi nak ajak kepada semua musuh yang sedang menguji kekuatan dan prinsip kerajaan Islam Madinah, ini prinsip kami. Walaupun kami bawa akhlak yang baik, tapi siapa-siapa yang nak serang Islam di Madinah, yang nak runtuhkan kerajaan Islam Madinah, ni dia jawapan kami. Kami mai kepung hampa dulu. Tuan-tuan, kata ulama sirah, kabilah-kabilah semua pakat ambil erti ada ujung, ada keliling tu. Baru kawasan tu lah pakat ambil erti bahawa yang ni prinsip Islam. Dan memang Nabi keluar tu, Nabi nak ajak benda tu. Tuan-tuan, Nabi nak ajak benda tu kepada semua musuh-musuh yang duk dikeliling. Kemudian tahun 3 Hijrah juga, kisah yang terakhir kita nak ambil malam ni, kisah yang terakhir yang kita nak tengok malam ni, iaitu kisah pembunuhan seorang Yahudi nama dia Ka'ab ibn Ashraf. Yahudi ni nama Ka'ab ibn Ashraf. Di Madinah ada satu tempat, kalau siapa yang siapa yang dibawa berjalan lah, dia kawan baik rapat dengan ustaz-ustaz mana ke yang pergi sana, ustaz tu bawa, jom kita pergi tengok istana Ka'ab ibn Ashraf. Siapa dia Ka'ab bin Ashraf? Tengok dalam sirah. Masih lagi muka surat 234. Ka'ab bin Ashraf ialah seorang Yahudi. Dia ni Yahudi di Madinah.
yang terlalu benci kepada Islam dan pengikutnya. Dia bukannya Yahudi biasa-biasa ni, dia sangat memerangi Nabi, sangat membenci Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama dia seorang yang kaya, kacak dan penyair. Dia antara jutawan konglomerat Yahudi di Madinah Al-Munawwarah ialah Ka'ab bin Ashraf. Maksud kalau kita kata 10 orang Yahudi antara yang terkaya di Madinah, salah seorang Ka'ab bin Ashraf. Kalau zaman hari ni macam dia calon presiden mereka hak benci orang Islam tu, Donald Trump kan, tu dia benci tu, dia zahirkan duit dia infak untuk menzahirkan kebencian dia kepada Islam. Sama macam Ka'ab bin Ashraf, kekayaan dan kemewahan dia dibelanjakan untuk menunjukkan bahawa dia benci Nabi. Dalam Madinah semua orang tahu Ka'ab bin Ashraf membenci Rasulullah dan umat Islam dan membenci agama Islam. Nabi tak apa, benci-benci ya. Takat dia buat naik banner, dia buat masuk dalam ni, buatlah apa nak buat. Tetapi dia melampau. Ka'ab bin Ashraf ni dia melampau. Nabi ajak, dia ada hak dia. Orang bukan Islam ni kalau takat hina Nabi, mai cederakan tubuh badan Nabi, Nabi tak buat. Mai ambil harta Nabi, Nabi tak buat. Dia mai satu peringkat, dia menghina maruah orang Islam. Dia buat syair, dia menghina maruah wanita-wanita Islam. Lepas tu dia upah pula orang-orang ni untuk sebarkan, mainkan lagu-lagu ni, yang mana lagu-lagu dan syair-syair ni kesemuanya menghina Nabi, menghina Islam, menghina maruah wanita-wanita Islam. Tang ni Nabi marah. Dia ada hak dia. Kalau nak hina tubuh batang Nabi, Nabi tak pernah. Kan sahabat bukan Islam, kalau ganggu Nabi dari sudut tu, Nabi dia tak ambil tindakan. Tapi kalau sampai mengubah syair, buat lagu, hina Islam, hina maruah wanita Islam, apa semua dia buat syair lucah. Ka'ab bin Ashraf ni dia menggunakan kekayaan dia buat syair lucah apa semua untuk menghina maruah umat Islam, wanita Islam dan maruah agama Islam. Selain daripada tu, tak cukup di Madinah, dia bawa kumpulan dia pi hasut pemimpin di Mekah Al-Mukarramah. Dia bawa rombongan dia kaya. Takat nak sponsor 15 juta tak ada masalah. Ini kaya ni, Ka'ab bin Ashraf ni, dia bawa rombongan nak keluar berapa ratus orang untuk ikut dia, tak ada masalah. Dia nak sponsor bah ke apa ke, tak ada masalah. Jom kita pergi jumpa kerajaan Mekah. Dia ada duit, dia boleh jumpa bila-bila sahaja dengan pemimpin Mekah dengan kekayaan dia. Dia jumpa pemimpin Mekah, dia adakan perbincangan khusus, lalu ditiupkan api kebencian, ditiupkan fitnah. Dia Arab juga, Arab Yahudi, maka dia baca syair-syair ni yang membangkitkan dendam tahun lepas dalam perang Badar, apabila ramai di kalangan menteri-menteri kanan Quraisy, termasuk yang nombor 1 Abu Jahal, mati dalam perang Badar. Dia buat syair ni, dia buat syair bagi sedih. Dia kata, tak ingat ke bagaimana pengorbanan Abu Jahal membangunkan Mekah selama ni? Tokoh kalian telah pun dibunuh dengan hina. Dia duduk bawa ni. Puak ni dengar-dengar bodoh sama bodoh. Kan, dengar-dengar hak ni pun melompat lah. Nabi tahu berita Ka'ab bin Ashraf ni bawa orang-orang dia pi hasut kerajaan Mekah ni. Nabi tahu. Bila dia adakan perbincangan dua hala, dia naikkan dendam lama, dia pergi suburkan apa semua ni bagi benci balik. Akhirnya Abu Sufyan tanya, kamu daripada Madinah, kamu orang Yahudi yang selalu mendengar Taurat dan Injil, aku nak tanya kamu dengan jujur, di antara agama Muhammad dengan agama kami di Mekah, yang manakah yang benar sebenarnya? Maka jawab Ka'ab bin Ashraf, agama yang paling benar ialah agama yang ada di Mekah ni. Dia tipu.
Padahal dia tahu agama yang Nabi bawa itulah yang benar, dan dia tahu yang bernama Muhammad ibn Abdullah itu ialah seorang Nabi akhir zaman yang disebutkan, Nabi terakhir yang disebutkan dalam Taurat dan Injil. Dia tahu. Allah buat turun ayat terus waktu tu, iaitu surah An-Nisa ayat 51. Siapa baca Quran sampai surah An-Nisa ayat 51, kita baca ayat ni kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Pendeknya Allah Taala kata, tidakkah kalian melihat orang yang telah mendengar isi kandungan Taurat dan Injil sejak sekian lama, apabila ditanyakan maka mereka akan menjawab, haula, orang Quraisy, ahda, lebih baik. Agama Quraisy lebih baik, agama Quraisy lebih benar, minal ladzina amanu sabila. Ka'ab bin Ashraf yang jawab ni, dia kata sebenarnya agama hampa yang benar nak bandingkan dengan agama yang Muhammad bawa. No? Bila dia nafi benda yang dia tahu, benda tu sampai kat dia, Allah Subhanahu Wa Taala mengecam Ka'ab ibn Ashraf melalui surah An-Nisa ayat 51. Hasil daripada semua yang dia buat ni, maka Nabi menghalalkan darah Ka'ab bin Ashraf. Sehinggalah satu hari Nabi mengisytiharkan, siapa di kalangan kalian yang sanggup membunuh Ka'ab bin Ashraf. Itu hadar dam lah tu. Itu menghalalkan darah tu. No? Dia ada konsep tu. Konsep tu bila terlalu melampau ni, kan, terlalu melampau dan sebagainya, maka Nabi akan menghalalkan darah dia. Maka bangunlah beberapa orang sahabat, tuan-tuan boleh tengok dalam muka surat 235, antaranya nama sahabat itu Muhammad ibn Maslamah, Abbad ibn Bishr, Al-Harith ibn Aus, dan Abul Abs ibn Hibr, dan Salkan ibn Salamah, ataupun yang dikenali sebagai Abu Nailah. Abu Nailah ni sahabat-sahabat ni, berapa orang tak sah ni yang saya sebut, mereka ni angkat tangan, ya Rasulullah, disebabkan kami dikenali oleh Ka'ab bin Ashraf, maka yang boleh bunuh dia kami saja. Tuan-tuan ni yang angkat tangan ni semua yang kenal Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf kenal mereka. Kalau nak panggil sahabat lain yang tak kenal Ka'ab bin Ashraf, siapa yang nak akan membenarkan untuk mereka ni masuk dalam istana dia? Ka'ab bin Ashraf ni dia ada istana dia, bukan senang-senang boleh masuk. Konglomerat Yahudi waktu tu, dia jutawan besar Yahudi di Madinah. Boleh tengok tapak istana dia sampai hari ni. Dekat dalam Madinah tu, luar sikit lah kan, 6-7 km daripada Masjid Nabawi. Qal'ah Ka'ab ibn Ashraf nama dia, kawasan tu kan. Jadi bila tempat perlindungan Ka'ab bin Ashraf ni, tempat perlindungan tu, orang kata security apa sebagainya, yang nak masuk mesti orang kenal. Maka yang angkat tangan ni semua yang mengenali Ka'ab, dan Ka'ab mengenali mereka. Akhirnya mereka pun dipersetujui oleh Rasulullah. Nabi mendoakan mereka supaya mereka berjaya. Mereka ni pun jumpa Ka'ab di istananya, panggil dia keluar, dia pun keluar. Ka'ab kenal. Ka'ab kata, tu suara Muhammad ibn Maslamah, aku kenal dia, kata Ka'ab ibn Ashraf. Dan dia kata, dan satu lagi suara Abu Nailah, aku kenal mereka berdua. Dia pun keluar, akhirnya dibunuh. Mereka ni pun balik pergi ke Masjid Nabawi dengan melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lelaki jahat itu telah pun dibunuh. Nabi pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menjayakan usaha mereka membunuh musuh Allah, iaitu Ka'ab ibn Ashraf, yang sudah lama mempergunakan kekayaannya dan kemahirannya untuk menghina umat Islam dan juga menghina maruah umat Islam. Jadi sekadar tu dulu insya-Allah untuk malam ni. Takat tu kita akan sambung nanti kisah-kisah yang seterusnya yang berlaku di dalam tahun 3 Hijrah. Antaranya yang paling besar sekali ialah peperangan Uhud. Uhud ni pun kami pi rakam di situ sebanyak 3 kali lebih kurang.
sebab banyak cerita tentang Uhud tu, maka kami pergi 3 kali. 2 kali berjaya rakam, tu pun panah, dalam keadaan panas-panas lah. Dan satu lagi tu polis mai ambil kamera kan. Polis mai ambil kamera, lepas tu pergi balik kat dia, cakap dengan dia, cakap, alhamdulillah dia bagi balik lah kan. Alhamdulillah lah, kita tahu lah perangai Arab tu macam mana, cara nak ni dengan dia kan. Cakap macam bahasa apa Ustaz? Cakap bahasa Arab lah, takkan nak cakap Kedah kot kan. Berunding dengan dia apa semua, alhamdulillah dia bagi balik. Jadi sekadar tu dulu untuk malam ni. Kuliah akan datang hari Ahad. Hari ni hari Rabu. Ahad ni kan? Ahad ni lah. Bukan tahun depan dah. Dekat Jumaat, Khamis, Jumaat tu Ahad insya-Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.